Siapa makhluk sebelum Nabi Adam? Adakah wujud makhluk-makhluk lain sebelum ciptaannya? Asal-usul nama Nabi Adam, apa dia? Dalam bahasa Arab atau bahasa yang lain? Surah-surah yang menyebut nama Nabi Adam, dan insya-Allah kita akan sebutkan juga kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran. Okey, hai semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah kita pada hari ini, masih lagi berkaitan dengan Nabi Adam. InsyaAllah kita akan sambung lagi apa yang kita tinggal pada hari yang lalu. Jadi, berkenaan dengan Nabi Adam, adakah dia makhluk yang pertama ataupun telah sedia ada? Okey, jadinya sebagaimana yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika mana Allah Ta'ala berkata pada para malaikat, aku ini akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Maksudnya apa? Bumi telah pun ada. Sebabnya hanya menunggu untuk diciptakan dan untuk diturunkan sahaja. Kemudian Allah Ta'ala berkata-kata kepada malaikat. Pastinya malaikat pun telah wujud. Kemudian kita lihat, setelah itu ada konfrontasi dengan iblis. Jadi kita tahu iblis pun telah ada. Dan ketika dia dijadikan oleh Allah, dia berada di mana? Di dalam syurga. Jadi syurga pun telah wujud pada ketika itu. Nama Nabi Adam, nama Melayu ke nama apa? Kalau orang Melayu banyak nama kan. Adam, Idris, Nuh, kan macam-macam nama lah. Okey, nama Nabi Adam dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Pastinya bukan bahasa Melayu, dan ada pandangan yang menyebut dia bukan dalam bahasa Arab. Sebenarnya kalau bahasa Arab dia ada istiqaq, mushtaq. Maksudnya apa? Dia ada kata akar, juzur kalimah. Kata akar, kalau kita lihat contoh perkataan Muhammad, dia hamida, dia yang memuji, yahmadu, sedang memuji. Hamada, yang memuji-muji. Muhammad yang dipuji-puji secara berulang-ulang. Itu ada wazan, ada wazannya. Tapi nama Nabi Adam, ada pandangan menyebut dia tidak ada, tidak ada juzur kalimah, tidak ada kata akarnya, dan ini bukanlah nama Arab. Ada pandangan lain pula yang menyebut nama Nabi Adam ini berasal daripada bahasa Arab, yang secara umumnya maksudnya apa? Laun adimul ard, iaitu warna permukaan bumi ini, tanahnya itu iaitu berwarna perang. Ada juga yang menyebut dalam tafsiran bahasa Ibraniyah, bahasa Ibriyah, yang menyebut maksudnya berwarna ahmar, merah, berkemungkinan warna tanah asal yang Nabi Adam dijadikan. Inilah dia pandangan yang ada dalam nama Nabi Adam. Nama Nabi Adam disebut berapa kali? Pasti ada yang dah tahu. Pastinya berapa? 20? 23? Ya, bukan. Jumlahnya adalah 25. Jadi jumlah ini, 25 ni sama dengan yang disebut seorang Nabi lagi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 25 kali juga, sama dengan nama Nabi Adam. Nabi Isa 25, Nabi Adam pun 25 kali. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa kamathali Adam, seperti umpamanya Adam. Jadinya bilangannya sama, kemudian cara penciptaannya pun sama. Bagaimana cara penciptaannya? Kun fayakun. Kun fayakun. Kedua-duanya dengan kalimah Allah, kun fayakun. Jadinya bukan itu saja, bilangannya sama dan juga cara kejadiannya sama. Seorang tidak ada ibu dan bapa, seorang lagi tidak ada bapa. Jadi itu antara persamaan yang Allah Ta'ala sebutkan di antara Nabi Adam dan Nabi Isa. Dan kemudian nama Nabi Adam itu disebut bagaimana? Kalau secara bersendiri ada 16 kali disebut secara bersendiri Adam. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam ataupun Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Adam. Maknanya itu 16 kali. Kemudian 9 kali pula digabungkan dengan nama Bani Adam, anak-anak Adam. Kemudian ada juga sebut zurriyat Adam, keturunan Nabi Adam, dan juga sebutan yang lain Ibnai Adam. Jadinya kedua anak Adam. Kalau kita biasa dua anak Adam tu Habil dan Qabil lah. Cuma dalam Quran tak disebutkan secara spesifik nama dua orang anak itu. Okey, sekarang saya sebutkan pula nama-nama surah yang menyebut nama Nabi Adam. Surah apa yang pertama sekali? Surah Al-Fatihah pastinya tak ada. Kita pun dah hafal surah Fatihah. Jadi surah selepas tu iaitu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa kali? 5 kali. Al-Imran berapa kali?
2 kali. Al-Maidah berapa? 1. Kemudian surah Al-A'raf antara yang paling banyak disebut sebanyak 7 kali. Al-Isra 2 kali, Al-Kahfi 1 kali, Maryam pun sama 1 kali, Taha 5 kali dan surah Yasin 1 kali. Jadi ada pun kisah Nabi Adam disebutkan dalam 7 surah. Tadi surah-surah yang menyebut nama Nabi Adam tu ada 9. Tapi berkaitan dengan kisah Nabi Adam, ada 7 surah, iaitu surah apa? Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, Taha dan surah Sad. Seterusnya, saya akan sebutkan satu surah. Surah yang pertama. Jadi ada 7. So, kita sebut yang pertama dahulu, sinopsis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah ini. Okey, pertama, Allah Ta'ala bagi tahu tentang Allah Ta'ala nak jadikan satu orang khalifah di atas muka bumi. Maknanya apa? Adam bukan akan tinggal di syurga. Dia akan tinggal di bumi. Jannah ataupun syurga bukan tempat tinggal dia. Allah Ta'ala itulah perancangan dia, itulah blueprint yang telah Allah Ta'ala rancang sekian lama. Kemudian Allah Ta'ala memaklumkan pada para malaikat. Apa kata malaikat? Malaikat kata begini dan begini. Kenapa nak diciptakan makhluk yang merosakkan dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Tapi Allah Ta'ala bagi tahu hikmah. Aku lebih tahu. Jadi bagaimana? Apa benda yang Allah Ta'ala lebih tahu tu? Cerita selepas ini. Iaitu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam perkataan-perkataan yang ada. Sebagaimana apa? Untuk apa ni? Persediaan untuk Nabi Adam. Nabi Adam dah berada di syurga, dia zero. Maknanya dalam minda dia tak ada apa-apa, bersih. Jadi Allah Ta'ala masukkan input sebagai persediaan untuk turun di bumi nanti. Dia tak terkejut. Maknanya Allah Ta'ala berkata-kata dengan bahasa. Bahasa yang difahami oleh Adam, yang mana akan digunakan semasa dia berada di bumi nanti dengan isterinya, kemudian dengan anak-anak dan keturunannya selepas itu. Jadi setelah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala uji. Wahai Adam, cuba sebutkan apa yang telah aku ajarkan tu. Nabi Adam pun menyebutnya. Tapi sebelum tu maaf, Allah Ta'ala tanya malaikat. Malaikat, cuba korang sebut benda ini dan ini. Malaikat tak dapat jawab, tuan-tuan. Jadinya, setelah malaikat tak dapat jawab, Allah Ta'ala suruh Nabi Adam sebut balik apa yang aku ajarkan kepada engkau tadi. Adam menyebut semua nama. Semua benda-benda yang Allah Ta'ala ajarkan tu disebut di hadapan para malaikat. Jadi itu kelebihan yang ada pada ketiga itu. Malaikat dah nampak dah, baguslah, inilah dia makhluk yang Allah Ta'ala cipta yang ingatannya lebih hebat daripada malaikat. Okey, kemudian ceritanya cerita lain pula lah. Jadinya Allah Ta'ala menyuruh, disebabkan kelebihan yang ada pada Nabi Adam ini, Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud. Siapa yang tak sujud? Kecuali satu saja, iaitu Iblis. Jadi setelah itu Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Adam dan isterinya untuk tinggal di syurga. Semua benda mereka boleh pergi, boleh apalah yang mereka boleh lakukan, tetapi Allah Ta'ala larang satu pokok saja. Wahai Adam, jangan dekat ini pokok. Wala taqraba, kamu berdua jangan dekati pokok ini. Jangan dekat. Mana benda lain boleh buat, satu saja benda yang tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala melarang, tahzir. Allah Ta'ala memberi peringatan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Dan syaitan pula, dia telah diberi keizinan oleh Allah untuk menggoda Adam. Kemudian berlakulah perkara yang berlaku. Kemudian mereka berdua pun makan daripada pokok yang dilarang. Kemudian selepas itu mereka berdua diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi. Okeylah, itu seberingkas kisah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan sebutkan satu surah dan satu surah. Selepas habis tu kita akan conclude semua cerita-cerita berkaitan dengan Nabi Adam. Okey, terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.